pagi ini bersama dengan Khairil Hilmi Mokhtar, pengarah bahagian dasar, bersama dengan MKN yang akan bersama kita secara langsung melalui Skype untuk melihat semula bagaimana untuk kita terus memberi saranan kepada rakyat agar mematuhi SOP meskipun mereka terus meluahkan perasaan-perasaan letih, lesu dan sebagainya. Khairil Hilmi Mokhtar, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih Terence, Zaliha. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, khususnya penonton Selamat Pagi Malaysia yang setia bersama siri ini. Ya, silakan. Saya berpandangan apa yang saudara Terence ulas sebentar tadi memang benar, bahawa kita telah melalui situasi pandemik COVID-19 ini telah melangkau lebih setahun, dan ini adalah satu perkara yang mana kita terpaksa hidup dalam persekitaran pandemik. Maka adalah penting dalam berhadapan kehidupan kita di dalam persekitaran pandemik ini, pematuhan kepada SOP harus menjadi keutamaan. Kita melihat bagaimana suatu masa dahulu kita telah berjaya melandaikan Keluk, malahan di dalam tempoh beberapa minggu saja suatu PKP pertama kita laksanakan, kita telah mencapai angka sifar kes domestik. Dan ini adalah satu perkara jika kita imbau balik bahawa kejayaan berkenaan adalah usaha bersama, baik daripada segi frontliner kesihatan, frontliner bukan kesihatan, dan yang paling penting sekali adalah komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi SOP. Inilah yang paling penting kerana kita harus kekal konsisten, kita harus menetapkan bahawa disiplin diri itu keutamaan di dalam mematuhi SOP. Sekarang ini kita berada di dalam fasa sambungan SOP di dalam PKP 3.0. Kita tambah lagi 2 minggu untuk tempoh 15 Jun sehingga 28 Jun. Sudah pasti harapan kita agar dapat melandaikan Keluk, mengurangkan kes penularan harian, seterusnya kita dapat pulih dan kembali melaksanakan aktiviti kita dengan selamat. Inilah Terence, Zaliha, kenapa peri pentingnya kita perlu patuh kepada SOP. Tuan Hari, ada juga warga masyarakat yang bertanyakan mengapa barangkali ada sedikit kurang konsisten dengan SOP yang dikenakan. Bila mana kalau kita ambil contoh beriadah misalnya, taman ditutup tapi masyarakat terdedah kepada beriadah di jalan raya di kawasan perumahan yang ada risiko-risiko yang lain pula. Mengapa tidak diletakkan penguat kuasa di taman supaya sekiranya ada pengumpulan rakan-rakan di situ boleh dilakukan tindakan segera. Jadi barangkali dilihat punca kluster itu tidak ditangani, tetapi mereka yang bukan menjadi kluster ini yang melalui kekangan yang pelbagai. Pandangan MKN bagaimana? Okey, pertama sekali jika kita lihat SOP kita PKP kali ini adalah SOP yang sangat menegah kepada perkumpulan ramai, baik bagi tujuan sosial maupun bagi tujuan pekerjaan. Kerana walaupun terdapat sektor-sektor yang kita panggil essential service ataupun perkhidmatan perlu dibuka, tetapi kapasiti kehadiran dan keberadaan di tempat kerja itu kita kurangkan dengan drastik. Sebagaimana juga dengan situasi sosial. Mengapa kita benarkan aktiviti seperti berjoging kita boleh lakukan, tetapi aktiviti seperti di taman-taman permainan kita tegah. Ini kerana sekiranya kita dalam beriadah, berjoging, lokasi yang kita gunakan adalah lokasi di terbuka, dan kita juga mengikut SOP adalah dilaksanakan secara berseorangan. Bermaksud tanggungjawab kepada diri kita adalah untuk tidak berada hampir dengan mana-mana individu dan ianya lebih mudah dilaksanakan. Berbanding dengan taman-taman awam ataupun kalau kita lihat di persekitaran komuniti, taman permainan kanak-kanak, sekiranya kita benar ianya digunakan, akan berlaku perkumpulan rapat. Anak-anak kita, ibu bapanya, penjaga akan turut berada di satu tempat, dan interaksi-interaksi fizikal itu
berisiko untuk menyebabkan keberadaan individu yang terlalu hampir serta pematuhan kepada SOP itu sangat sukar untuk dilakukan. Itulah mengapa kita bezakan dan kita bagi perincian secara jelas untuk memberi keseimbangan mental, fizikal. Kita benarkan aktiviti riadah tetapi terhad, iaitu jogging. Manakala aktiviti-aktiviti yang bersifat boleh menyebabkan perkumpulan ramai, maka yang itu kita tegah. Saya juga ingin menarik perhatian bahawa daripada segi pemantauan aktiviti ini pihak berkuasa melaksanakan secara berterusan. Sekiranya kita lihat pelaporan sehari lepas berlaku keadaan di mana sekumpulan individu yang beriadah di Kelang, tetapi akhirnya selepas beriadah mereka bersidai beramai-ramai di jambatan, akhirnya ditahan oleh pihak berkuasa dan dikenakan kompaun. Maka inilah sebagai contoh bahawa proses penguatkuasaan juga kita lakukan secara berterusan. Itulah pandangan dan pesanan daripada MKN. Baik, kalau kita lihat juga kepada SOP yang terkini, ramai yang bertanyakan kenapa ada kedai-kedai yang mungkin bukan dikategorikan dalam essential service pada pandangan umum seperti kedai barang berjenama yang dibenarkan beroperasi, namun ada sahaja keperluan-keperluan lain yang dirasakan sangat perlu adalah terhad seperti sektor makanan ataupun restoran di mana ia hanya boleh dibuka sehingga 8 malam dan setiap kali kita akan melihat ada permohonan daripada kumpulan-kumpulan restoran untuk melanjutkan tempoh perniagaan kerana mereka tidak boleh teruskan perniagaan dalam keadaan kekangan sebegini. Jadi apakah pendapat pihak MKN? Terima kasih Terence atas soalan yang sangat penting untuk kami jelaskan di sini. Bahawa di dalam menguatkuasakan kelulusan untuk beroperasi, pelbagai kementerian yang mana diselaraskan oleh pihak MITI sentiasa dinamik dalam menilai kelulusan ataupun kebenaran untuk beroperasi. Sudah pasti keutamaan akan diberikan kepada mana-mana syarikat yang sememangnya benar-benar sebahagian daripada perkhidmatan perlu ataupun essential service. Dan jika kita lihat antara perkara yang selalu dibangkitkan adalah bagaimana industri makanan yang mana menjadi salah satu teras kehidupan perlu kita pastikan dapat terlaksana dengan baik. Saya mengambil contoh, kita sentiasa rakyat Malaysia ini sangat suka makan roti dan kita sudah pasti merujuk kepada beberapa jenama yang terkenal. Tetapi proses pembuatan roti ini jika kita lihat, ia memerlukan kitaran rantaian yang saling bergantung antara satu sama lain. Untuk membuat roti sudah pasti perlu mendapatkan bekalan tepung, gula dan bahan asas lain. Manakala proses pembuatan di kilang itu apabila telah siap, sudah pasti akan ada pembungkusan. Jika kita lihat makanan asas ini dibekalkan oleh satu pihak, bungkusan juga dibekalkan oleh satu pihak lain. Manakala apabila roti ini telah selesai dibungkus, perlu berlaku proses pengedaran yang mana kenderaan-kenderaan menghantar kepada peruncit-peruncit dan proses jualan berlaku. Inilah kompleksiti serta hubung kait bagaimana proses rantaian essential service itu berlaku. Dan ini sebagai contoh mengapa kita lihat masih ada kenderaan berada di jalan raya. Pada hemat kita, ini PKP atau tidak? Sebenarnya jika kita lihat berdasarkan data dan statistik, bilangan kenderaan dalam tempoh 2 minggu lepas menurun dengan mendadak sebenarnya. Mungkin ia kelihatan sesak pada ketika tempoh untuk pergi dan balik bekerja. Tetapi apabila tempoh bekerja itu terlaksana, kita lihat jalan kembali lengang. Inilah sebagai contoh mana kita masih perlu membenarkan beberapa industri untuk beroperasi kerana ia perkhidmatan perlu. Merujuk kepada soalan Terence tadi berkaitan dengan restoran. Betul, kita melihat bahawa peri penting restoran ini dibuka kerana ianya amat diperlukan khususnya kepada individu-individu yang bekerja tidak berkesempatan untuk memasak. Bukan semua orang
yang work from home. Sebahagian yang bekerja perlu mempunyai kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan makanan, khususnya pada waktu bekerja. Tetapi kita juga harus lihat bahawa ianya satu perkara penting, bukan perkara untuk kita melepak-lepak di kedai mamak. Contohnya, Terence mungkin malam tadi juga tidur lewat menonton pertandingan bola sepak Euro 2020. Kalau 2 tahun lepas mungkin kedai mamak tu penuh. Tetapi tahun ini kita lihat di rumah sajalah, kita tonton di rumah. Ini salah satu bagaimana kita benarkan industri, kita benarkan restoran buka, tetapi untuk akomodasi kumpulan tertentu. Serta sekarang ini insya-Allah tidaklah begitu sukar dengan perkhidmatan seperti penghantaran ke rumah. Bekalan makanan itu kita boleh dapat dengan mudah. Itulah pandangan saya, Terence dan juga Zaliha. Tuan, seperti yang juga dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri beberapa hari lalu, dinamika SOP ini sentiasa berubah mengikut keutamaan. Tapi dalam situasi sekarang juga, apakah barangkali MKN terus mengkaji bila mana sekarang ini masyarakat yang bertanyakan soalan kenapa jenama beg mewah dari Eropah itu dibenarkan beroperasi tapi kedai buku alat tulis masih lagi ditutup di beberapa lokasi. Bagaimana ini boleh dikaji semula? Sebab keperluan itu nampak agak jauh daripada apa yang masyarakat mahukan sekarang. Saya percaya isu ini sebenarnya jika lihat dia mungkin berkaitan dengan kecakapan tadbir urus. Sudah pasti pihak yang membuat kelulusan berkenaan ada justifikasi, ataupun mungkin jika kita ikhlas kepada diri kita mungkin ada terkhilaf di mana-mana. Justru menjawab persoalan tadi sebenarnya berbalik kepada dinamika pengurusan dan juga tadbir urus kelulusan beroperasi itu sendiri. Kita lihat di waktu awal PKP 3.0, salah satu industri yang mana dilihat tidak wajar untuk beroperasi, kita telah tutup kembali. Jadi saya percaya proses penambahbaikan ini berterusan, proses semakan semula terhadap apa juga kebenaran yang diberikan juga akan dilakukan secara berterusan. Kerana rakyat harus faham di dalam mengendalikan situasi ini bukanlah satu perkara yang mudah. Namun kerajaan memberi jaminan bahawa pandangan-pandangan, keresahan-keresahan rakyat itu sentiasa diberi perhatian. Maka sebagaimana yang Zaliha sebutkan tadi, Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan juga telah memberi ulasan, maka sudah pasti akan ada tindakan-tindakan semakan semula terhadap keberadaan beroperasi ini akan dilakukan oleh pihak kerajaan. Boleh atau tidak sektor-sektor yang merasakan mereka sudah terhimpit seperti sektor restoran tadi yang mungkin ingin menambah waktu bekerja, dan juga sektor-sektor yang sememangnya tutup terus seperti industri gym tempatan yang mana telah tertutup untuk tempoh 2 minggu dan kini dilanjutkan, boleh membuat permohonan untuk dinilai semula kerana kadar keberjangkitan dalam suatu situasi ataupun kawasan itu adalah rendah berbanding dengan jumlah yang kita sedia maklum berada di tempat kerja. Silakan. Okey, terima kasih Terence. Saya nak tarik sedikit perhatian bagaimana proses kelulusan permohonan dibuat. Sudah semestinya sebarang permohonan itu apabila dikemukakan oleh pihak industri akan diteliti oleh kerajaan. Namun penilaian risiko ini sebagai contoh, jika permohonan kepada pihak MITI ataupun mana-mana kementerian lain, bukanlah semata-mata pihak MITI yang membuat keputusan. Malahan ianya memerlukan penilaian risiko bersama. Pihak Kementerian Kesihatan, kementerian-kementerian lain, Majlis Keselamatan Negara akan meneliti setiap permohonan dan juga akan membuat penilaian risiko terhadap satu-satu industri itu, kesesuaiannya untuk dibuka. Baik. Kita melihat bahawa PKP 3.0 ini jika dibandingkan PKP 1.0, ada banyak industri yang dibuka. Kenapa? Kerana kita sedar keseimbangan hidup dan kehidupan itu perlu. Bermaksud aktiviti ekonomi yang menjurus kepada perkhidmatan perlu kita benarkan beroperasi. Tetapi pada masa yang sama, industri-industri yang kita lihat berisiko
serta kita boleh tangguhkan untuk menyelamatkan nyawa, kita akan buat. Ianya bukan keputusan yang mudah. Namun demi menjaga nyawa, demi menjaga kesihatan, maka penutupan sektor-sektor lain itu terpaksa dilakukan. Kita melihat bagaimana dalam tempoh 2 minggu pelaksanaan PKP 3.0 daripada kes telah mencecah dan melangkaui 8,000. Kita telah berjaya turunkan semalam kepada 4,949. Ini adalah bukti bagaimana dengan melakukan sekatan pergerakan, mencegah risiko perkumpulan ramai, maka kes-kes ini kita dapat kurangkan. Kita tidak nafikan masih berlaku kes, tetapi sudah pasti penurunan yang drastik ini adalah indikator bahawa kita telah mengambil langkah yang betul. Saya percaya sekiranya kita perlu memilih wang ringgit serta nyawa, nyawa sudah pasti menjadi perkara yang kita pilih. Ini perkara asas dalam kehidupan kita. Itu pandangan daripada MKN, Terence dan Zaliha. Terima kasih Tuan Hairil kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini untuk berkongsikan Terima kasih kembali. cabaran yang dihadapi untuk